Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi pada hari ini. Subjek ibadat, pelajaran 1, kitab solat. Kita ingatkan semula apa yang dimaksudkan dengan solat. Dari segi bahasa, perkataan solat dalam bahasa Arab bererti doa, iaitu memohon kebaikan. Dari segi istilah, perkataan solat bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu dan ia bermula dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Ia dinamakan solat sebab apa? Kerana mengandungi doa yang merupakan unsur yang banyak di dalamnya. Pada tajuk yang muka surat ke-20, kita dah belajar waktu solat. Waktu solat ada berapa? Ada 5. Yang pertama, zuhur. Bila bermula, bila berakhir waktu zuhur? Saya pun dah ada beri pada awak kan contoh. Waktu bermula bila gelincir matahari dan berakhir apabila bayang-bayang sesuatu benda itu sama panjang dengannya. Bayang-bayang zawal, iaitu waktu gelincir matahari, tidak boleh diambil kira. Yang kedua, asar. Asar bila bermula, bila berakhir? Sambungan daripada bayangan tadi terlebih. Tu. Apabila bayang-bayang sesuatu itu lebih panjang, maka masuklah waktu asar dari alat pengukur yang saya pernah buat kan. Dan berakhir sehingga matahari terbenam. Sambung perkataan tu boleh masuk pada solat maghrib. Bila bermula solat maghrib tu? Apabila matahari terbenam sehinggalah mega merah hilang di kaki langit, syafaq dalam bahasa Arab. Dan waktu isyak, waktu bermulanya apabila hilang syafaq, ini mega merah, hinggalah terbit fajar shadiq. Ini terbit fajar yang sebenar. Dan yang terakhir waktu solat subuh. Bila bermula? Bermula dari terbit fajar shadiq sehingga terbit matahari. Ada berapa waktu? Ada 5 waktu solat yang wajib kita lakukan. Bila kita nak lakukan solat wajib ni, mestilah ada syarat. Sama macam kita nak masuk asrama kan. Asrama nak masuk kan ada syarat-syarat kan. Begitu juga dengan solat. Solat ada syarat-syarat wajib solat. Hari ini kita nak cerita tentang syarat wajib solat. Syarat wajib solat ada 6. Yang pertama apa? Islam. Kafir boleh tak? Kristian boleh tak? Orang murtad boleh tak? Tak boleh. Syaratnya mesti orang Islam. Tak kira lah duduk dekat mana pun, dalam hutan pun, dan namanya dia tu orang Islam, wajib solat. Yang kedua, baligh. Baligh maknanya dah tahu dah bezakan yang baik, yang buruk. Kan? Tu baligh. Dah boleh dah. Kalau umur 7 tahun dah tahu beza buruk dan baik, tu dah diwajibkan jugalah. Ya. Yang ketiga, berakal. Syarat wajib solat. Kalau dia gila nak masuk masjid, apa jadi dengan masjid tu? Sebab tu dia diletakkan syarat wajib solat. Orang gila tak boleh solat. Dia tak mempunyai akal yang sihat. Kan dia tak pakai baju ke, tak cukup pakaian ke, aja awak tak usyuk solat. Betul tak? Jadi kat sini dia menetapkan syarat yang ketiga adalah berakal. Yang keempat, mestilah dalam keadaan suci. Itu bagi perempuan lah tu yang keempat tu. Suci daripada haid dan nifas. Haid tu apa?
Nifas tu apa? Haid yang perempuan, macam awak-awak ni yang perempuan, pelajar perempuan ni, dah darjah 5 ke darjah 6 dia dah uzur, tu darah haid. Kalau nifas, darah orang lepas bersalin, kan? Tak boleh solat sampailah suci, baru boleh solat. Sebab tu syarat wajib solat mesti dalam keadaan suci. Bagi perempuan ni pun kena suci. Lelaki pun yang kalau dah berhadas kena mandi wajib, baru suci betul, baru boleh solat. Yang kelima, sejahtera panca indera. Semua cukup. Apa yang cukup? Boleh melihat, boleh mendengar, tangan kaki semua boleh bergerak. Tu namanya panca indera. Kat dalam keterangan tu ada masalah. Keterangan tidak wajib, ulang lagi sekali, tidak wajib solat. Ni yang awak dengar ni, suka perkataan tidak wajib solat ni kan. Siapa orang-orang dia? Tidak wajib solat ke atas orang yang buta. Adakah awak buta? Adakah awak tuli? Tuli tu pekak. Tuli pekak. Sekalipun tidak bisu. Walaupun dia tak bisu, dia boleh cakap. Jika berlaku kedua-duanya daripada sebelum tamyiz, maknanya daripada lahir lagi, maka hukumnya tidak wajib solat. Orang ni je. Kalau awak nak merasa, awak cubalah butakan mata awak. Cacatkanlah pendengaran awak. Itulah awak dapatlah kad. Macamlah orang-orang ni, kan? Dia tak boleh langsung lah. Memang daripada sejak azalinya, sejak tamyiz, maknanya lahir dia memang dah ada kecacatan. Maka orang-orang ini sahaja yang tidak wajib solat. Dan yang terakhir, syarat wajib solat iaitu sampai seru. Apa maksud sampai terseru? Keterangan tu dia kata, maka tidak wajib solat yang ke atas mereka yang tidak sampai seruan, seperti ia dilahirkan dan menetap di puncak bukit yang jauh. Apa maksud yang puncak bukit yang jauh? Maknanya tak campur orang langsung. Dia tak tahu perkembangan kat dunia. Dia tak tahu apa itu kerja. Dia duduk dalam hutan lah, sedang cerita kan. Awak cuba tengok. Kalau orang duduk dalam hutan tanpa apa-apa bantuan, dia hidup sendirian, boleh hidup sendiri. Umpama macam zaman dulu, kalau sejarah kan, kajian sejarah, macam orang zaman Neolitik, kan, berpakaian dia yang duduk banyak tempat. Itu kajian sejarah. Ini dia nak cerita tentang solat. Orang yang duduk jauh daripada perkampungan ataupun peredaran semasa. Macam kita sekarang ni tak adalah kan. Wajiblah kena solat sebab kita ada kemudahan yang kita boleh ada. Internet ada, masjid ada. Apa yang tak sampai seru lagi? Masjid pun dah kata solatlah. Ada juga yang tak solat, kan? Orang ini sahaja yang tidak wajib solat. Siapa orangnya? Tu, seperti ia dilahirkan dan menetap di puncak bukit yang jauh dari penempatan orang-orang yang ada kemudahan macam kita ni. Rasa zaman sekarang tak adalah orang-orang ni. Semua orang kena wajib solat. Okey, setakat ni dulu tajuk kita hari ini, iaitu syarat wajib solat ada 6. Yang pertama, saya ulang. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Yang kelima, sejahtera panca indera. Yang keenam, sudah sampai seru. Okey, kita jumpa lain masa. Jumpa lagi di masa ila liqa. Assalamualaikum.